mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Jasmine Atia binti Jamarul Nizam. Nombor metrik 2021872552. Di sini kami akan membentangkan topik bab 6 iaitu perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban di Malaysia. Antara isi kandungan yang terdapat dalam bab 6 ini ialah sejarah, definisi dan konsep perlembagaan. Yang kedua, perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi. Yang ketiga, konsep keperluan dan penghayatan tapak integrasi yang mengandungi 3 tahap integrasi iaitu makro, meso dan mikro. Dan yang terakhir ialah perlembagaan persekutuan cabaran tafsiran semasa. Assalamualaikum, nama saya Syamimi Syazah binti Husaini. Nombor metrik saya ialah 2021855098. Yang pertama, sejarah, definisi dan konsep perlembagaan. Apakah maksud perlembagaan? Perlembagaan adalah kumpulan peraturan berkaitan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan mencipta 3 institusi pentadbiran negara yang terdiri daripada badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Perlembagaan telah digunapakai sejak Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Perlembagaan direka bentuk atas kerangka asal Tanah Melayu bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara. Seterusnya, perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi. Menjamin keselamatan untuk merujuk pada satu undang yang sama, hak asasi rakyat seperti kebebasan bersuara mengikut akta undang-undang yang ditetapkan. Hak asasi rakyat seperti kebebasan bersuara dapat digunakan, tetapi tertakluk pada peruntukan akta hasutan dan beberapa akta yang lain. Ini membawa maksud walaupun setiap rakyat dibenarkan untuk meluahkan pendapat dan pandangan masing-masing, namun ia masih di bawah undang-undang di mana sekiranya berlaku unsur hasutan yang boleh menghuru-harakan keharmonian masyarakat, seseorang masih boleh diambil tindakan. Mengikat masyarakat untuk merujuk pada satu undang-undang yang sama. Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Fasa 152, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Perlembagaan Malaysia 1963 disebutkan bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dan akan kekal seperti itu yang diperuntukkan oleh Parlimen. Agama Islam ialah agama persekutuan. Perkara 3, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Rakyat berhak menganuti dan mengamal agamanya dan mengembang agamanya. Perkara 11 mengenai kebebasan agama pula menyatakan tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk pada Fasal 4 mengembangkan agamanya sendiri. Menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran negara. MKN membolehkan pihak kerajaan mengisytiharkan kawasan keselamatan, menjelaskan kuasa-kuasa khas pasukan keselamatan. Penguatkuasaan Akta Majlis Keselamatan Negara MKN 2016 yang memperuntukkan penubuhan badan yang dipanggil MKN membolehkan pihak kerajaan mengisytiharkan kawasan keselamatan, menjelaskan kuasa-kuasa khas pasukan keselamatan di kawasan keselamatan dan perkara-perkara yang berkaitan. Akta ini nampak berkesan ketika pengurusan kes penularan COVID-19 di Malaysia.
melindungi kepentingan semua kaum dengan jaminan keadilan sosial antara kaum. Contohnya, Perkara 149 berkenaan perundangan menentang perbuatan subversif, tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam. Di bawah perkara ini, disebut bahawa mana-mana perbuatan atau perkataan yang diutarakan yang boleh menimbulkan perasaan niat jahat atau permusuhan antara kaum yang berlainan atau golongan penduduk yang berlainan yang mungkin menyebabkan keganasan, maka apa-apa peruntukan undang-undang itu yang bermaksud untuk memberhentikan atau mencegah tindakan itu adalah sah, walaupun peruntukan itu tidak selaras dengan mana-mana peruntukan perkara 5, kebebasan diri, perkara 9, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak, perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan, atau perkara 13, hak terhadap harta. Saya akan menyambung tentang konsep keperluan dan penghayatan. Wahana sosial. Dari segi definisi, integrasi adalah satu proses yang menyatukan pelbagai kelompok dalam masyarakat melalui identiti bersama. Ciri tapak integrasi, sebuah ruang sosial, abstrak dan nyata. Satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Usaha dalam membina tapak integrasi diterapkan dan menuju ke arah penyatu paduan. Kepentingan tapak integrasi, keperluan hidup masyarakat, memastikan hak-hak sosioekonomi, berfikiran positif, bersedia, saling membantu. Asimilasi kumpulan minoriti menerima dan menghayati unsur budaya utama majoriti. Apakah yang dimaksudkan asimilasi? Asimilasi bermaksud penggabungan dua unsur kebudayaan dalam satu masyarakat, seperti Melayu dan Cina digabungkan. Teori integrasi. Akomodasi majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Apakah yang dimaksudkan dengan akomodasi? Akomodasi bermaksud perselisihan antara kaum, antara dua kelompok seperti Melayu dan Cina sedang bergaduh. Seterusnya, amalgamasi, asimilasi berloju antara majoriti dan minoriti khususnya melalui perkahwinan. Apakah yang dimaksudkan dengan amalgamasi, asimilasi? Bermaksud adalah perkahwinan berlainan etnik seperti orang Melayu berkahwin dengan orang Cina. 3 tapak tahap integrasi. Yang pertama adalah makro. Lebih bersifat dasar atau undang-undang yang dibuat oleh kerajaan atau ahli-ahli politik untuk menyelesaikan isu-isu yang wujud seperti pergaduhan antara kaum. Contohnya seperti perlembagaan persekutuan, raja berperlembagaan menjadi simbol perpaduan, bahasa ibunda boleh dipelajari, agama lain boleh diamalkan dan perkara 153 menjamin kepentingan minoriti. Yang kedua adalah meso. Diusahakan oleh persatuan jawatan kuasa masjid atau surau seperti NGO dan institusi rumah ibadah bagi etnik bukan Islam. Mempunyai peraturan tertentu dan tidak ingin mendapatkan keuntungan. Bersifat pengurusan secara persendirian, tidak melibatkan mana-mana parti politik. Yang terakhir adalah mikro, inisiatif yang diusahakan oleh rakyat atau individu seperti kedai mamak, undangan perkahwinan, kenduri dan lain-lain lagi. Sebagai contoh, kedai mamak dihadiri pelbagai kaum dan menjadi tempat pertukaran budaya. Seterusnya, majlis perkahwinan rakyat berlangsung di seluruh negara pada setiap hujung minggu yang melibatkan pelbagai kaum seperti kaum Melayu menjemput kaum Cina dan India untuk menghadiri majlis perkahwinannya. Seterusnya, cabaran tafsiran semasa. Di sini terdapat 6 elemen-elemen penting yang harus kita ketahui, iaitu yang pertama, mengekalkan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan, iaitu bahasa kebangsaan, agama persekutuan, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera,
Sabah Sarawak dan pemerintah beraja. Yang kedua, mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan, iaitu di negara kita mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Yang seterusnya, mengekalkan kedudukan agama secara umum dan Islam sebagai agama negara. Hal ini bagi menjamin keharmonian negara kita. Yang keempat, mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kesemua kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang pelbagai etnik. Yang kelima, dapat menghadapi gelombang hak asasi dan orang baru dunia. Hal ini bagi melindungi kebebasan bersuara. Yang terakhir sekali, mengekalkan keamanan negara dengan mengawal dan menghapuskan aktiviti subversif dan negara terancam. Weh, tengok ni, anime ni best. Movie dia keluar tau nanti. Oh, serius lah? Anime apa weh? Anime One Piece yang tu tengok tu best tu. Oh, yang ni yang cakap keluar kat wayang tu. Ha, Keluar bila weh? keluar 6 bulan 8 ni nanti. Oh, best lah. Macam mana aku tengok? Jom. Hei korang ni tak ada berhenti ke? Kan lagu negara aku sudah dimainkan. Dah tak lah kami nak jalan apa kok. Kisah pula kita orang. Mana ada korang sebagai seorang pelajar universiti yang cerdik pandai? Lagu negara aku kan melambangkan jati diri seorang rakyat Malaysia. Alah, aku je pun. Apalah sangat. Walaupun korang tak menghayati lagu tersebut, at least korang berhenti berjalan bila lagu negara aku dimainkan. Yelah. Kita orang cari dulu lah. Bye. Berikut merupakan babak di mana para mahasiswi pada zaman sekarang tidak menghormati lagu negaraku dan juga rukun negara. Persoalannya, mengapakah perkara seperti ini berlaku dalam negara kita? Di sini kita ingin membincangkan tentang perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban di Malaysia. Kembali ke Sri Kertas. Cabaran untuk memupuk rukun negara dalam kalangan para pelajar universiti. Mengapakah rukun negara merupakan elemen yang penting dalam menyatupadukan kaum-kaum di Malaysia yang melibatkan para pelajar universiti? Universiti seperti Matrix, UiTM, UM mempunyai pelajar-pelajar yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan Dusun dan lain-lain lagi. Jadi, penting rukun negara perlu dipupuk dalam kalangan para pelajar universiti. Para pelajar zaman sekarang tidak mengambil berat mengenai kepentingan rukun negara kerana mereka beranggapan rukun negara adalah suatu perkara yang remeh. Marilah kita bersama-sama membincangkan hasil dapatan yang telah kami buat. Berdasarkan kajian ini, pengenalan yang kami dapati ialah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Selain itu, memelihara cara hidup demokratik. Antara cadangan yang telah kami ajukan setelah membuat kajian ini ialah pihak universiti harus mengadakan kempen kesedaran bagi para mahasiswa. Seterusnya, pihak kerajaan boleh menganjurkan program bertemakan rukun negara. Dan akhir sekali, peranan media massa seperti telefon pintar dan internet yang boleh menyiarkan iklan atau program yang memberi kesedaran kepada para siswa. Yang pertama, mengenal pasti prinsip rukun negara. Yang kedua, menganalisis isu-isu berkenaan memupuk prinsip rukun negara dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Yang ketiga, merumus strategi dalam membentuk mahasiswa dan mahasiswi untuk mengamati prinsip rukun negara bagi meningkatkan jati diri dan semangat cinta akan negara dalam diri mereka. Dapatan kajian. Di sini sebanyak 7 soalan yang telah kami ajukan dan kami telah menerima jawapan daripada seramai 17 orang responden. Soalan pertama yang telah kami ajukan kepada 17 responden ialah, pada pandangan anda, adakah anda dapat melihat pelajar-pelajar di universiti anda masih mengamalkan prinsip rukun negara
dalam kehidupan seharian mereka? Data yang dikumpul iaitu sebanyak 64.7% daripada responden telah memilih ya bagi soalan tersebut dan sebanyak 35.3% responden lagi memilih tidak mengenai amalan rukun negara dalam mahasiswa dan mahasiswi. Soalan kedua yang telah diajukan kepada responden, adakah rukun negara sesuatu yang dianggap remeh dalam kalangan mahasiswa? Kenapa? Berdasarkan tinjauan dan data mengenai isu ini, kami telah menerima jawapan daripada salah seorang responden yang menjawab tidak. Hal ini kerana bagi beliau, rukun negara adalah sesuatu perkara yang tidak boleh diremehkan dalam kalangan mahasiswa kerana rukun negara adalah penting dalam bentuk jati diri para siswa. Seterusnya, mengapakah mahasiswa zaman kini kurang menghayati rukun negara? Di sini kami telah mendapat maklum balas daripada seorang responden iaitu Encik Zulhaikal yang berpendapat bahawa semangat patriotisme dalam diri setiap mahasiswa telah pudar sedemikian kerana mereka telah terpengaruh dengan budaya luar yang berbagai. Hal ini juga menyebabkan para mahasiswa mudah melupakan budaya negara kita sendiri akibat daripada tarikan budaya asing. Seterusnya, cara-cara mahasiswa menghayati rukun negara. Berdasarkan responden kami iaitu Puan Izzati, beliau mencadangkan bahawa para mahasiswa itu perlulah mengetahui prinsip yang ada di dalam rukun negara, memahami isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam rukun negara dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian individu tersebut. Data dan paparan hasil penemuan kajian yang dianalisis pada Rajah 2 ini telah dijawab oleh 17 responden. Berdasarkan nilai peratusan dan min purata bagi soalan apakah peranan pusat pendidikan dalam memupuk prinsip rukun negara dalam kalangan pelajar ini, seramai 16 orang iaitu 94.1% daripada mereka berpendapat bahawa pusat pendidikan perlu mengadakan kempen kesedaran rukun negara. Selain itu, sebanyak 64.7% daripada mereka berpendapat bahawa pusat pendidikan perlu mengadakan pertandingan pidato atau debat tentang rukun negara. Manakala sebanyak 58.9% daripada responden ini menyatakan bahawa melalui mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan dapat memupuk prinsip rukun negara dalam kalangan pelajar. Akhir sekali, sebanyak 47.1% daripada mereka pula menyatakan bahawa pusat pendidikan perlu menerbitkan video pendek tentang rukun negara yang melibatkan pelajar-pelajar IPT. Selain itu, berdasarkan graf palang pada Rajah 3 mengenai soalan nyatakan kesan kepada mahasiswa yang tidak menghayati rukun negara dalam kehidupan seharian mereka, kesemua 17 responden telah memilih jawapan mengikut logik akal mereka. Data yang dianalisis dan diperoleh berdasarkan graf palang ini ialah sebanyak 82.4% daripada 14 responden memilih jawapan hilang nilai-nilai murni dan jati diri jika mahasiswa tidak menghayati rukun negara dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, sebanyak 88.2% daripada 15 responden pula memilih jawapan wujud masalah perpaduan akibat daripada tidak menghayati prinsip rukun negara. Selain itu, sebanyak 29.4% daripada 5 responden telah memilih jawapan ekonomi negara musnah akibat tidak menghayati prinsip rukun negara dan akhir sekali sebanyak 58.8% daripada 10 orang responden pula memilih jawapan rakyat akan berpecah belah jika tidak menghayati prinsip rukun negara. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nabila binti Rosamli. Nombor matrik saya 2021872946. Salah satu responden kami iaitu Zulhaikal menyatakan bahawa rukun negara ialah satu peraturan yang telah ditetapkan dan dipupuk oleh kerajaan Malaysia kepada rakyatnya agar sentiasa berdisiplin dan saling menghormati
agar menjamin kesejahteraan negara Malaysia tercipta dan aman damai. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, perkara yang dapat kami rumuskan ialah penerapan semangat dan penghayatan rukun negara mestilah sentiasa dipupuk kepada pelajar sekolah mahupun mahasiswa tanpa mengira usia tua atau muda, kerana penghayatan terhadap rukun negara amatlah penting bagi menjaga keamanan dan keharmonian negara. Hormat at least berhenti menunjukkan rasa. Apa aku benda? Assalamualaikum.